Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, sekali lagi pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama menyambung perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Imam Syafi'i. Dan sebagaimana biasa tuan-tuan, saya buka perbincangan dan juga persoalan daripada sesiapa juga yang nak bertanya, sama ada yang berkaitan dengan tajuk kita ataupun di luar tajuk pun boleh, insya-Allah. Asalkan sesuatu pertanyaan itu merupakan sesuatu yang kita nak tahu untuk kepahaman kita dan seterusnya untuk kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Tentu malam ni kita sambung tajuk ja'alah ataupun ju'alah ataupun ja'alah yang kita sebut hari itu, ataupun disebut dalam bahasa Melayu sebagai upah ataupun sagu hati. Muka surat 1411. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'na bi'ulumi fid darain. Itu kita telah bincang apa itu ja'alah ataupun ju'alah ataupun ja'alah. Dia boleh baca semua. Itu dalam bahasa Arab lah, al-ja'alah, ja'alah, ju'alah. Yang mana dari sudut syarak tu ju'alah itu sagu hati terhadap kerja tertentu, sama ada diketahui atau tidak diketahui, sama ada oleh orang yang dikenali atau orang yang tidak dikenali. Kita buat umum, siapa yang boleh dapatkan kepada saya kucing saya yang hilang, kucing Parsi, hilang dah seminggu dah, demam saya, contohnya. Jadi saya bagi 3,000. Jadi orang yang nak buat kerja tu dia ada risiko, mungkin dapat mungkin tak dapat, dia keluar tenaga dia apa semua, dan mungkin bukan seorang yang buat kerja, mungkin ramai. Jadi tak kisahlah, siapa-siapa pun dapat, ramai dapat 3,000. Itu cerita dia. Baik, apa pun kita telah bincang hari itu tentang isu-isu yang berkaitan dengan ju'alah ni. Antara dalil yang dijadikan asas ialah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Cerita dia panjang. Cerita dia berapa orang sahabat Nabi, mereka berangkat dalam perjalanan, tiba satu kampung, maka mohon nak menumpang, tapi penduduk tersebut tak bagi, jual mahal, tak bagi. Kan, penduduk tu dia kata ni orang asing mana ni, tak bagi. Tiba-tiba nak jadi cerita, ketua kampung Tok Batin, Tok Mengulu kena sakit, katanya disengat binatang, Allahu a'lam. Pakar-pakar berubat semua tak erti nak berubat, semua tak boleh. Lah kali baru depa teringat ni, kumpulan sahabat ni, depa pun pergi tanya sahabat pun jual mahal, kan. Oi, dia tadi ni payah sangat nak pergi tolong, nak menumpang pun tak boleh. Okey boleh, tapi kena bayar sagu hati lah. Itu kata ju'alah tu, kan.
Kalau baiklah, kalau baik. Kalau tak baik tak ada apalah. Kalau baik baru bagilah maksudnya. Kerja buat, tapi mungkin dapat, mungkin tak dapat. Biasanya kita kalau kerja dapatlah gaji kan. Ni tak. Kerja ni tengok bergantung kepada boleh selesai kerja ke atau tidak. Okey, jadi depa pun pergi. Sahabat Nabi ni dia baca Al-Fatihah. Dia tiup, lepas tiup baik. Tu cerita tu. Jadi ada beberapa benda di sini yang kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama, surah Fatihah itu dia panggil suratul syifa. Surah penyembuh. Sebab tu antara nama lain bagi Fatihah syifa. Kita kadang-kadang kita nak berubat kan. Kita tak tahu nak tanya ustaz, nak baca ayat apa ustaz. Baca Fatihah. Fatihah ni dah jadi sebati dengan kita dah. Kita duk baca selalulah sembahyang kita baca. Nak buat program kita baca. Bila-bila kita baca. Jadi dia sebati dengan kita. Kita baca ayat tu dengan niat syifa, niat penyembuh, insya-Allah dia dapat memberi kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat ni berubat baik. Bila baik tu jampi je. Dapatlah sagu hati. Sagu hati banyak mana? 30 ekor kambing. 30 ekor kambing. Tuan-tuan, kalau sekok harga 500, 30 ekor apa? Mau 15,000. Kan? Menyebabkan mereka ragu-ragu nak terima ke tak terima ni. Boleh terima ke tak ni? Sahabat pun rasa ragu-ragu boleh terima ke tak. Bila refer kepada Nabi SAW, Nabi membenarkannya. Dan itulah perakuan Nabi kepada sahabat itu menjadi dalil yang mengesahkan ju'alah tadi. Itu dia punya dalil lah. Satu lagi dalil yang disebutlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa bihi himlu ba'id. Orang menteri kata kami kehilangan penyukat gantang raja. Siapa yang boleh jumpa bagi balik kat kami, dia dapat hadiah sagu hati, upah muatan makanan seekor unta. Itu juga konsep ju'alah. Baik, tuan-tuan. Sekarang ni malam ni kita nak sambung lagi, nak tengok apakah rukun dia. Setiap perkara itu ada rukun-rukun dia. Jadi dalam konteks ju'alah ni apa rukun dia? Terdapat 4 rukun bagi ju'alah, iaitu 2 pihak yang berkontrak, sirah, kerja dan bayaran. Baik, yang pertama 2 pihak yang berkontrak. 2 pihak itu yang pertama pemberi sagu hati, iaitu pemilik kerja yang akan memberikan sagu hati dan disyaratkan mestilah seorang mukallaf, iaitu baligh, berakal dan waras. Orang yang nak bagi tugas, kalau orang tak ada bagi tugas, macam mana wujudnya ju'alah? Mana orang nak bagi tugas tu, pemberi sagu hati tu, dia mesti seorang mukallaf. Kalau budak-budak buat nak bagi sagu hati, tak payah. Budak-budak tak baligh tak payah. Sebab apa? Sebab dia tak masuk dalam kategori yang mukallaf. Yang kedua, pekerja, iaitu orang yang melakukan kerja dan berhak mendapat sagu hati, dan tidak disyaratkan mesti orang yang ditentukan. Biasanya kerja, kita tahu siapa pekerja kan? Sekali tak tahu. Tak tahu siapa pekerja. Ikut siapa-siapa tak apa. Siapa dapat? Siapa yang boleh buat kerja hak kita tugaskan tu? Kita tak menentukan siapa. Siapa-siapa boleh. Itu. Contohnya pengupah berkata, siapa yang kembalikan kereta saya, dia akan beroleh sagu hati. Ini kerana pemberi sagu hati mungkin mempunyai kerja yang perlu diselesaikan, tapi dia tak tahu siapa yang boleh melakukan. Dengan cara ini dia boleh memberikan sagu hati dengan jumlah tertentu untuk orang yang bersedia melakukan kerja tersebut, walaupun dia tak kenal orang itu. Kereta dia hilang, dia parking depan rumah, kereta hilang, kelang kabut dia pun buat iklan, siapa yang boleh dapat balik kereta saya bagi 3,000. Dia tak tahu siapa buat kerja, ikutlah siapa buat kerja, tak kisah. Begitu. Jadi maknanya rukun yang pertama dia berkaitan dengan 2 pihak yang berkontrak. Yang pertama pemberi ju'alah, yang kedua yang nak buat kerja.
walaupun tak kenal siapa. Baik, rukun yang kedua sirah kontrak. Kontrak ni akad lah tuan. Bahasa Melayu panggil kontrak, bahasa Arab dia panggil akad. Sirah akad. Sirah kontrak ialah lafaz yang digunakan bagi merujuk kepada kebenaran untuk melakukan satu kerja dengan bayaran yang wajib. Contohnya, pemberi jualah tu dia kata, siapa-siapa yang memulangkan kereta saya kepada saya, dia akan beroleh sagu hati ini. Ataupun dia kata pada seorang doktor, jika doktor merawat penyakit saya sampai sembuh, doktor akan beroleh banglo sebiji, saya akan bagi. Ataupun dia kata pada cikgu, kalau cikgu mengajar anak saya boleh baca dan menulis, saya akan bagi Myvi sebiji. Contoh. Jadi maknanya kontrak ini tidak memerlukan persetujuan orang yang melakukan kerja tersebut, walaupun orang itu telah ditentukan, kerana kerja ini boleh dilakukan oleh orang yang tidak yang dikenali. Yang penting boleh buat kerja. Jadi setuju tak setuju tu pula, dia tak mesti syarat setuju. Kita bagi tawaran, sama ada kita kenal ke kita tak kenal, kita bagi tawaran. Dia tak perlu akad, ke saya terima dah. Tak perlu akad terima. Buat kerja aja. Siap kerja, buat mai kat kita bagilah. Begitu. Kan biasanya kalau dia ada akad persetujuan kan, ni tak perlu. Baik, itu sirah kontrak ataupun akad. Tuan-tuan, persetujuan ni kadang-kadang dia ada perlu dalam satu benda. Contoh baru-baru ni timbul isu apa tuan? Isu yang tular di media sosial apa dia? Isu apa? Isu siakap. Dulu sekali isu di Terengganu tu. Nasi apa? Nasi dagang kan? Nasi dagang belauk tu kan? Lauk ikan tongkol kan? Orang Putrajaya lah tu buat timbul isu. Ni bila main Langkawi baru ni timbul isu pula. Isu harga kayangan, kan? Dia begini tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Bersetuju atau tak setuju? Sebab dia melibatkan pembelian. Dia tak sama dengan yang ni. Hak tu kena ada persetujuan. Contohnya dia kata ni ikan siakap ni 100 gram RM16. Okey. 1 gram RM16. Hak siakap tu berapa gram? Dia tak abang. Oh tak abang tak boleh, dia panggil gharar. Tiba-tiba main-main 1000. 1000 pasal apa 1000? Dah 1 gram satu ni. Hak tu berapa? Tak tahu. Menyebabkan berlakunya tak puas hati. Bila tak puas hati itu gharar. Itu tak boleh. Tapi dia bagi tahu dah 100 gram RM16. Timbang tengok. Oh ni ada 10 kilo lah. 16 kali 10 kilo apa? Kali tengok ah. Berapa? RM10 kali RM16. Bukan RM16. 100 gram RM16. Kalau sekilo 160. 10 kilo 1,600. Habaq ni 10 kilo ni. 100 gram RM16. Dia tengok boleh. Okeylah boleh. Bila boleh dia bagi pin, apa pasal sampai 2,000? Dia marah. Lah tadi tu dah kau setuju dah? Kalau dah setuju dah, dia kebenaran pada pihak yang menjual. Sebab dia bagi tahu dah. Tapi kalau tadi dia tak bagi tahu, kan? Dia tak bagi tahu, tiba-tiba main 2,000 aja. Kebenaran pada pihak pembeli. Sebab apa? Sebab dia rasa teraniaya, sebab benda tu gharar, benda tak pasti, uncertainty, benda tak tahu. Kan? Sebab itu kadang-kadang kalau kita pergi mana kedai ikan bakar apa semua, kita ambil, kita pergi timbang dulu, pak kan? Kita pergi timbang, dia kata, dia kira ni, dia kata ni, 4 kilo okey. Kita tengok dah harga dia tulis kat situ, 1 gram boleh kan? Kita kira tengok, congak boleh. Okey. Ambil. Okey lah tu. Kan? Okey lah. Tapi kalau tak bagi tahu, pakai buat je, maka tak boleh. Tuan-tuan,
Tapi kalau kita ju'alah ni tak apa. Ju'alah ni tak setuju, tak apa. Tak setuju. Setuju tak setuju pulang kepada kamu. Siapa buat kerja dia dapat. Tak buat kerja dia tak dapat. Begitu. Rukun yang ketiga kerja, iaitu tugas yang ditetapkan oleh pemilik bagi membolehkan seseorang memperoleh sagu hati. Contohnya memulangkan barangan yang hilang, atau mengajar kanak-kanak, atau merawat penyakit atau sebagainya. Dalam kontrak ini, kerja yang dilakukan tidak disyaratkan diketahui secara terperinci seperti yang dikehendaki dalam kes manfaat bagi kontrak sewa. Seperti kita faham, dalam kontrak sewa khidmat perlu diperincikan. Kerja dia buat apa, masa dia macam mana. Tapi kontrak sagu hati dibenarkan walaupun tabiat kerja tak tahu. Nak buat kerja kat mana pun buatlah. Kita tak pernah bagi tahu dia pendetailan dia. Kita nak apa, barang kita dapat balik. Tu je. Hang nak buat kerja macam mana kah, hang nak ambil berapa jam sehari kah, hang nak guna apa, itu it's up to you. Tak perlu perincian. Berbeza dengan manfaat sewa. Kita cerita sebelum ni. Dan al-ijarah dia kena bagi tahu lama mana, 1 jam berapa duit, apa semua. Kan? Semua kena terperinci. Tapi ju'alah tak? Ju'alah ni terpulang. Yang tahu kerja apa nak buat, tu je. Perinci ada? Tak perlu. Maksudnya kerja tersebut tidak dinilai mengikut kerja atau masa. Mungkin usaha mencari barang yang hilang atau mengajar kanak-kanak itu mungkin lama, mungkin sekejap. Kalau kamu boleh ajar anak saya sampai dia boleh pandai menulis dan mengira, saya bagi 5,000. Baik, jadi orang nak ajar ni dia fikir 5,000. Masa lama mana? Benda tak tahu. Mungkin kalau budak ni cerdik dia ajar seminggu, ya dah cerdik dah, dapat 5,000. Kalau benar 2 bulan minta dia apa lagi, oh naya dia kata, itu terpulang lah. Maknanya begitu. Dan mungkin juga membabitkan ramai orang dan mungkin tidak. Semua keadaan ini menyebabkan kerja itu tak dapat dipastikan. Walau bagaimanapun masih dibenarkan kerana kerja ini diperlukan. Walaupun nampak seolah kerja ni ada gharar, seolah ada gharar kan, ada yang benar tak jelas, tapi oleh kerana dia diperlukan sebenarnya, maka dengan sebab itu dibenarkan dalam hukum syarak. Baik, rukun yang keempat bayaran, iaitu bayaran yang wajib dibayar oleh pemilik kerja kepada pekerja. Bayaran ini mestilah berupa kadar yang dimaklumi kerana ia dikategorikan sebagai kontrak pertukaran. Pembayaran yang tidak ditetapkan kadarnya tak dibenarkan. Jika kadar sagu hati tak ditetapkan, maka tak boleh. Contohnya, siapa yang dapat balik kereta saya akan bagi sagu hati. Sagu hati macam mana? Tak tahu. Itu tak boleh. Sebab apa? Dapat sagi dia bagi RM10 je. Tak balui semua. Buat apa? Dia kata saya tak bagi tahu. Ikut suka saya. Oh, kalau begitu letihlah. Maka tidak sah kalau sagu hati itu tidak dinyatakan. Jadi kena nyata. Jadi orang yang buat kerja tu dia fikir tugas dia, masa dia, waktu dia balui ke tak balui. Kan? Kalau balui dia ambil, kalau tak balui tak ambil. Tapi kalau tak tahu banyak mana senang-senang sangat dia ditipu. Maka dengan sebab itu tidak boleh. Dia kena dijelaskan berapa kadar yang dijanjikan. Baik. Hukum berkaitan. Terdapat berapa hukum membabitkan kontrak ju'alah ini. Yang pertama, kontrak ini bersifat harus dan bukan wajib. Malah ia boleh dibatalkan oleh pemberi sagu hati pada bila-bila masa. Begitu juga pekerja boleh membatalkan kerjanya pada bila-bila masa. Dia tidak lazim. Kontrak ni dia bersifat ghair mulzim. Dia makna harus. Dia bukan wajib. Kalau dia rasa tak mau, tak mau lah. Kalau rasa kawan nak kerja pun dia buat sekerat jalan, malah ada penat. Tak apa, tak ada masalah. Masing-masing hur, bebas. Sama ada dipersetujui oleh pihak satu lagi atau tidak, sama ada diketahui atau tidak. Ini kerana kontrak ini kontrak bagi melakukan satu kerja yang tidak diketahui bagi mendapatkan bayaran tertentu. Dengan ini mana-mana pihak berhak membatalkannya. Jika kontrak ini dibatalkan oleh pekerja, dia tidak berhak mendapat apa-apa walaupun dia telah melakukan sebahagian kerja tersebut. Nak batal boleh. Nak batal siapa-siapa boleh batal. Katakan orang yang bagi tugas tu, saya akan bagi 1,000 bagi kau dapat buat kerja ni. Kau cari kucing saya yang hilang. Tiba-tiba dia batalkan.
Siapa yang batalkan? Orang hak duk cari-cari dia tak malah maka dia tidak ada apa-apa implikasi. Kalau pekerja yang membatalkan, dia tak berhak dapat apa-apa. Ini kerana dia hanya layak menerima upah bila mana kerja tersebut selesai. Dalam hal ini pekerja itu sendiri membatalkan, jadi haknya digugurkan. Tetapi jika kontrak itu dibatalkan oleh pemberi sagu hati, kena tengok. Orang hak janji itu dia batal. Jika dibatalkan sebelum kerja dimulakan, maka pemberi tak perlu membuat sebarang bayaran kerana ia dibatalkan sebelum khidmat pekerja digunakan. Jika dibatalkan selepas kerja dimulakan, pemberi perlu membayar mengikut upah sepadan bergantung kepada kerja yang telah dilakukan. Kan? Nampak tak? Inilah keadilan, nampak? Baik, saya bagi tahu macam ni. Katakan saya kucing Parsi hilang. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, mana-mana siapa dapatkan kucing Parsi saya bagi 3,000 lah. Bagi saya dia sangat-sangat berharga. Kan? Tak ada nilai dengan RM1, saya bagi 3,000. Ada kawan ni dia kata okey, saya nak buat. Terpulanglah kemudian. Dia tak perlu bersetujuan. Dia kata saya buat. Tok Bilal kata saya buat. Tok Bilal pergi cari. Dia penat. Aku ni banyak kerja lain nak buat lagi ni, cari kucing Parsi ni tak ada kerja. Dia pun batal. Dia pun tarik diri. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Dia berhak dapat bayaran tak? Tak berhak dapat bayaran apa? Sebab apa? Sebab dia tak selesai kerja dia. Okey. So itu satu sudut. Tapi tak, saya yang batalkan, saya yang kata okey saya akan bagi sagu hati 3,000 bagi siapa dapat kucing Parsi. Tiba-tiba ada seorang yang kata okeylah saya nak buat kerja tu lah. Terpulanglah buatlah kerja tu. Sebelum dia buat kerja saya kata okey tak edit. Saya batalkan. Sebab apa? Biarlah saya tukar fikiran. Maka tak ada masalah. Sebab apa? Kerja belum dimulakan. Tetapi kawan tu kata okey dia buat dah kerja separuh, tiba-tiba kita kata batal. Sini salah siapa? Saya lah. Kawan tu buat kerja sebab apa? Sebab nak dapat bayaran. Tiba-tiba dia dah start buat kerja dah, tiba-tiba saya kata pula batal. Ada kata dia macam ni. Maka dengan sebab tu saya kena bayar ganti rugi dia sepanjang yang dia buat kerja tu. Duit minyak dia apa semua, kena bayar. Sebab saya telah membatalkan sekerak jalan. Sedangkan dia buat tu kerana nak dapat bayaran yang saya janjikan. Itu. Kalau tidak dia pun tak buat. Kan? Oleh kerana kita dah janji nak bagi sekian-sekian, dia pun buat. Dia buat tiba-tiba kita batal tengah jalan. Maka kita kena bagi ganti rugi kepada dia. Walaupun tak penuh lah, tapi kena bagi juga. Sebab apa? Sebab dia sudah berusaha untuk melakukan khidmat tersebut. Baik. Yang kedua, pekerja hanya layak mendapat sagu hati dengan izin pemberi sagu hati. Contohnya, pemberi berkata, siapa-siapa yang menemui barangan saya yang hilang, dia akan dapat sagu hati ini. Jika sesuatu kerja dilakukan tanpa izin pemberi sagu hati, dia tak berhak mendapat apa bayaran. Kes ini sama seperti kes orang yang menemui barang milik orang lain yang hilang, kemudian dia memulangkannya kepada pemilik asalnya. Atau orang yang mengajar seorang kanak-kanak tanpa izin penjaganya. Ini kerana pekerja tersebut menawar khidmatnya tanpa sebarang bayaran. Dengan itu dia tidak berhak memperolehnya. Jika pemberi sagu hati memberikan keizinan untuk bekerja tapi tidak ditetapkan sebarang sagu hati, menurut pendapat mazhab, pekerja ini tak berhak dapat sebarang bayaran. Menurut pendapat lain, pemberi wajib membayar upah sepadan dengan kerja tersebut. Apabila pemberi memberi keizinan pada seorang untuk melakukan kerja tersebut, kemudian dilakukan oleh orang lain, orang kedua ini tak berhak dapat sebarang bayaran walaupun dia dikenali melakukan sesuatu dengan bayar upah. Ini kerana dalam keadaan ini pemberi tak perlu membuat sebarang bayaran, dengan itu kerja yang dilakukan bersifat sukarela. Jadi maknanya di sini maksud apa? Maksud pekerja yang layak dapat sagu hati dengan izin pemberi sagu hati. Maknanya dia kena bagi tahu dia nak buat kerja. Dia nak buat kerja tersebut. Baik. Tuan-tuan, yang ketiga, pekerja hanya mendapat sagu hati setelah kerja dilakukan selesai. Lagi tak selesai kerja, maka dia tak dapat. Contohnya, penyakit telah berjaya disembuhkan jika sagu hati tersebut untuk menyembuhkan penyakit. Lagi tak sembuh, takkan dapat. Macam juga dia kata, ajak anak saya sampai pandai, sampai boleh, saya bagi 10,000.
Tiba dia ajak separuh jalan, dia berhenti. Layak dah dapat? Tak layak. Dia boleh kira dah sikit-sikit. Tapi pandai lagi. Dok lagi lah, baru sikit baru. Eja pun baru. Bagilah sikit tu. Ada. Sebab apa? Sebab dia ni, kerja ni dia berdasarkan kerja yang selesai. Kalau tak selesai, maka dia tidak berhak mendapat bayaran. Yang keempat, kadar sagu hati boleh ditambah dan dikurangkan sebelum kerja diselesaikan. Contohnya, pemberi sagu hati berkata pada seorang, jika anda lakukan kerja ini, anda akan boleh RM10. Kemudian dia kata pula, kalau anda lakukan, anda boleh RM20 atau RM5. Pemberi wajib membayar kadar terakhir yang ditetapkan RM20 atau RM5 setelah kerja tersebut selesai. Dengan syarat pemberi mengucapkannya sebelum kerja tersebut dimulakan. Kalau sebelum mula lagi, mula-mula dia berkata 3,000. Kemudian dia berkata 2,000 pula. Lagi tak mula tak apalah. Kan? Tapi kalau dia buat dia menukar itu setelah kerja bermula, dia wajib membayar upah sepadan pada pekerja kerana syarat kedua ini membatalkan syarat yang pertama. Jadi setelah kerja tu dah mula, dia kena consider berbeza. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, seterusnya, jika wujud pengakuan berbeza antara pekerja dan pemberi sagu hati, ini kes pertelingkahan, kes pergaduhan. Jika mereka berbeza mengenai syarat sagu hati, contohnya pekerja berkata, pemberi telah menetapkan sagu hati bagi kerja tersebut, sementara pemberi berkata, aku tak menetapkannya. Balah dia hari tu hang kata hang nak bagi, aku tak kata pun. Dalam masyarakat kita ni macam-macam berlaku. Maka pengakuan pemberi beserta sumpahnya akan diterima pakai kerana pada asalnya tiada sebarang syarat yang ditetapkan. Ini kerana pekerja mendakwa pemberi perlu bertanggungjawab dan membayar sagu hati, sedangkan mengikut hukum asal ia tak wujud. Oleh itu pengakuan yang diterima ialah pengakuan orang yang berpegang pada hukum asal beserta dengan sumpah. Jadi kita kata dia diberi kepada apa? Pemberi sagu hati itu dikira hukum asal. Maka sumpah dia diterima. Hukum asalnya datang daripada pemberi, bukan datang daripada pekerja. Maka dia balik kepada hukum asal pemberi sagu hati itu atau pemberi jualah tersebut. Begitu juga mereka berbeza pengakuan tentang kerja yang perlu dilakukan. Contohnya, pemberi mendakwa, aku tetapkan sagu hati untuk mengembalikan kereta aku yang hilang. Orang buat kerja pula dia kata, lah, mana boleh. Hang kata hari itu sagu hati untuk untuk bagi balik barang kemas yang hilang. Begitu. Maka duk beza pandangan. So macam mana? Ataupun mereka berbeza pengakuan siapakah yang melakukan kerja itu. Seorang yang bernama Zaid, dia kata, aku yang dilantik untuk melakukan kerja ni. Sementara pemberi pula dakwa, aku tak lantik kamu, aku bagi orang lain. So macam mana ni? Balah kat situ. Dalam kedua-dua kes di atas, dakwaan pemberi yang disertakan dengan sumpah akan diterima. Balik pada pemberi juga bersama dengan sumpah. Kerana pekerja tersebut mendakwa pemberi meletakkan syarat sagu hati untuk satu kontrak yang pada asalnya syarat tersebut tak wujud. Jadi kes ni sama dengan kes yang tadilah. Jadi maknanya dia balik kepada hukum asal, siapa yang mula-mula memberi. Jika mereka berbeza pengakuan mengenai kadar atau sifat jenis sagu hati, pula dah. Contoh pekerja kata, hari tu abang nak bagi RM1,000. Pemberi sagu hati dah, mana aku kata 1,000, aku kata 500 ya. Kan? Jadi dalam keadaan itu mereka berdua perlu bersumpah bahawa apa yang dikatakan itu benar dan apa yang dikatakan oleh lawannya salah. Apabila mereka bersumpah, dakwaan mereka digugurkan dan pekerja akan mendapat upah yang sepadan. Ini semua kes mahkamah ni sebenarnya nak selesaikan masalah ini. Kes mahkamah lah yang akan menentukan. Dia akan tengok masing-masing dakwa, saksi tak ada pula, tak bertulis pula, lagilah kelang kabut. Sebab itu dalam konteks pada hari ini semuanya kena bertulis. Dia buat iklan, ada bukti iklan ni iklan ni. Saya berdasarkan iklan ni, saya jumpa dia, saya nak buat kerja ni boleh. Dia kata okey. Okey, saya pun buat lah. Tiba-tiba dia kata ada. Hari tu dia kata 3,000, ni 1,500. Pasal apa? Tunjuk iklan balik 3,000. 3,000 lah.
Maknanya di situ ada bukti. Sebab tu kadang-kadang cakap mulut saja ni kadang-kadang berlaku pertikaian. Baik. Itu disebut sebagai ataupun kita kata al-ju'alah ataupun ji'alah itu. Perbezaan antara kontrak ijarah dan kontrak ju'alah. Terdapat beberapa perbezaan antara ijarah dan ju'alah. Ijarah tu sewa, ju'alah tu sagu hati. Yang pertama, kontrak ju'alah boleh melibatkan kerja yang tidak spesifik, sementara ijarah tak sah melainkan bagi sesuatu yang ditentukan. Ijarah kita nak sewa ni kena jelas, tak boleh pakai ikutlah ambil mana-mana satu, tak boleh, kena tetapkan nak sewa hak mana. Tapi kalaulah yang kata ju'alah dia tak tetap pun tak apa. Yang kedua, kontrak ju'alah sah walaupun melibatkan pekerja yang tidak ditentukan, tapi kontrak ijarah tak sah jika melibatkan pekerja yang tidak ditentukan. Ijarah ni dia kena clear lagi, dia kena jelas. Yang ketiga, dalam konteks ijarah persetujuan pekerja yang akan melakukan kerja tersebut adalah perlu. Dalam konteks sagu hati, persetujuan pekerja tak diperlukan. Yang keempat, dalam kontrak ju'alah pekerja tak berhak mendapat sagu hati melainkan setelah kerja selesai baru dapat. Kalau kerja tak selesai dia tak dapat. Jika ditetapkan upah mestilah dibayar terlebih dahulu, kontrak tersebut batal. Macam tu. Dalam kontrak ijarah, pemilik berhak meminta bayaran pendahuluan. Dalam kontrak ju'alah dah, dia tak boleh dapat pun upah bayar dulu dah. Sebab apa? Sebab upah akan diberi setelah kerja selesai. Dia mensyaratkan aku ambil dulu advance. Oh, tak boleh, kerja tak selesai lagi, ambil advance apa? Berbeza dengan ijarah. Ijarah ni maknanya boleh ambil advance tak? Boleh ambil wang pendahuluan. Dan yang kelima, seperti yang dimaklumi, kontrak ju'alah kontrak yang harus dipatuhi, sementara kontrak sewa kontrak yang wajib dipatuhi. Dia beza harus dan wajib dalam konteks bahasa Melayu, tapi dalam konteks Indonesia sama. Indonesia kalau sebut harus maksud apa? Kita haruslah menunaikan salat. Oh, masuk Indonesia tu harus tu wajib. Kalau kita kalau haruslah kan. Boleh buat tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi harus di sini harus dalam konteks bahasa Melayu, bukan konteks bahasa Indonesia. Kita nak kena faham kitab juga. Kadang-kadang baca kitab terjemah Indonesia, bila baca terjemah Indonesia harus semua. Kita kata kita faham harus, rupanya ikut suka. Mana Indonesia bila sebut harus itu maksud dia wajib. Kan? Wajib. Jadi nak kena faham juga dalam konteks bahasa. Jadi kontrak sagu hati ni, ju'alah ni dia harus. Haruslah, mana buat tak apa. Kontrak tak nak patuh tak patuh tak apalah maksudnya tu. Kan? Tapi kalau kontrak ijarah dia wajib dipatuhi. Tiada pihak yang berhak membatalkannya melainkan dengan persetujuan satu pihak lagi. Dia nak sewenang-wenangnya nak batal tak boleh. Sewenang-wenangnya nak batal kontrak akad tak boleh dalam konteks ijarah. Dia kena persetujuan kedua belah pihak. Tetapi dalam kontrak ju'alah, siapa-siapa dia nak batalkan tak nak masalah. Dia memang diharuskan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, habislah tajuk kita sambungan kepada tajuk ju'alah, sambungan daripada apa yang kita bincang pada kuliah yang lepas tentang ju'alah. Baik, saya dah tengok soalan dulu sebab ada soalan sebelum kita nak masuk tajuk yang baru. Tajuk yang baru ni suluh, perdamaian. Perdamaian ni apa? Nak cerita tentang nak menyelesaikan sesuatu perselisihan. Ini kita akan bincang sekejap lagi. Saya nak tengok soalan kalau ada. Sebab kita nak tengok kalau apa siapa yang bertanya, nampak macam dah ada dah. Ada ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada dengar solat sunat boleh kita lakukan 4 rakaat dengan 1 salam. Okey. Soalan pertama, boleh tak kita lakukan solat qabliyah dan ba'diyah zuhur dengan cara ini? Memang setengah ulama kata boleh, tetapi kita lihat yang afdalnya ialah apa? Ialah kita buat 2 rakaat.
Apatah lagi pandangan ulama kalau dalam konteks qabliyah dan ba'diyah zuhur ni, dia memang 4 rakaat, tapi 2 rakaat itu muakkad dan 2 rakaat itu tidak muakkad, baik qabliyah maupun ba'diyah zuhur. Sunat buat 4 rakaat qabliyah, sunat buat 4 rakaat ba'diyah. Tapi 4 rakaat itu 2 tu muakkad dan 2 tidak muakkad. Jadi maknanya di situ lebih baik kita buat 2. Maknanya buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Baik. Soalan kedua, kenapa bila baca ayat kursi kita tak perlu awalkan dengan bismillah? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Bila mana kita baca Quran ni, kita hendaklah beristiazah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau ayat Quran kan, kita mulakan dengan istiazah. Melainkan kalau ia menjadi satu, kalau kita jadikan ia sebagai satu kita kata bacaan amalan, kan, kita boleh terus baca. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ustaz, apakah boleh sedekah dan mewakaf untuk isteri juga ibu dan bapa mertua yang telah meninggal dunia? Maksud dia apa? Dia nak wakaf untuk isteri dia dan juga ibu bapa mertua yang telah meninggal dunia. Oh. Maknanya dia nak wakaf. Wakaf apa? Wakaf buku. Ambil buku ni wakaf. Wakaf mana ke surau? Letak tu, sabar-sabar baca, nanti dapat pahala lah. Dia niatkan wakaf ni untuk apa? Untuk arwah isteri. Dia niat wakaf ni untuk apa? Untuk arwah pak mentua. Dia niat wakaf ni untuk apa? Untuk arwah mak mentua. Boleh tak boleh? Boleh. Kan? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu berasaskan niat dan niat itu dikira. Dia nak wakaf apa tu? Apa orang panggil? Kipas. Mirwahah. Ni wakaf ni. Bah. Letak kat surau ni. Kan? Dia pun niat wakaf ni untuk apa? Untuk arwah isteri dia. Boleh. No problem. InsyaAllah arwah dapat manfaat daripada wakaf tu. Maknanya ada yang duk ingat kat dia kan. Okeylah. Alhamdulillah. Boleh. Ustaz, roti canai yang dibentuk menjadi binatang yang tidak halal dimakan, contohnya seperti ulang, bewak, dari segi hukum memakannya macam mana? Hukum makan dia bergantung kepada benda tu, komponen dia, ingredient dia halal ke tidak. Kalau halal, halal lah, bolehlah makan. Tapi huduh lah kan, dia buat dalam bentuk bewak lah, katak lah, Allah tak senonoh sungguh kan, bentuk. Tapi dia ni benda boleh makan. Coklat, ada tak orang buat coklat dalam bentuk tu? Ada tak? Ada kan? Cumanya kalaulah bentuk-bentuk binatang yang hidup ni, dia tak elok dibuat sebagai bentuk begitu. Itu dilarang lah. Macam juga orang buat hantaran perkahwinan, kadang-kadang dia buat bentuk-bentuk binatang, itu dilarang. Itu tak boleh. Bukan bab makan tadi. Kalau benda tu coklat tu halal-halal lah. Kalau canai tu halal-halal, bab makan halal. Tapi dia isu yang lain. Isu kita mereka bentuk dalam soal membentuk haiwan ataupun haiwan yang bernyawa. Ukiran, patung, itu tidak dibenarkan. Tapi bab makan tadi dia berkaitan dengan halal pula. Itu tak masalah. So ada 2 isu dekat situ. Dah masuk waktu isyak, kita bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan. InsyaAllah lepas ni kita sambung.
Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini ada lagi soalan dalam WhatsApp saya ni, dalam SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan berkenaan kaedah lafaz bacaan rukun qauli dalam solat fardu secara berjemaah dan solat bersendirian seperti yang disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Apakah benar ada mazhab yang bolehkan baca Fatihah di lafaz seperti dalam hati yang tak kedengar langsung? Begitu juga semasa mengangkat takbir. Baik. Dia sebenarnya kena faham maksud baca tu apa. Ma makna al-qiraah. Dalam hati dia tak panggil baca. Dalam hati dia panggil niat. Sebab itu rukun niat itu bukan rukun bacaan. Rukun niat itu rukun qalbi. Sebab dia tak baca, hak dalam hati dia tak panggil baca. Itu dia panggil niat. Hak dia panggil baca tu tuan-tuan, hak dilafazkan, itu baru dia panggil baca. Cuma istilah kita lah, kita panggil bacalah hati. Tapi sebenarnya itu bukan baca. Kita panggil bacalah hati, tapi sebenarnya kaedah baca qiraahnya sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, dia kata baca ni mesti menggerakkan bibir atau lidah kita. Mesti bergerak ni. Itu nama baca. Kalau ni tak bergerak, itu bukan baca. Maka dengan sebab itu, bila kita sebut rukun qauli, mana-mana mazhab pun sama lah. Bila sebut rukun qauli, terutama dalam mazhab Syafi'i yang kita bincangkan, rukun qauli, rukun yang melibatkan bacaan. Bila melibatkan bacaan, dia mesti bergerak bibir kita ni, lidah kita ni. Cuma duk jadi masalah dalam masyarakat kita ialah dia was-was. Kalau kita baca ni, bukan nanti orang lain dengar. Kita seorang kita tahu kita baca. Kita baca kita tahu. Tapi kalau kita tak baca, kita tahu juga senyap. Kunci mulut. Itu bukan baca nama dia. Itu melalukan hati je. Itu tak baca. Itu niat dia. Tak boleh, tak sah. So dia kena baca. Baca tu pula mendengar telinga sendiri. Maksud yang kata dengar telinga sendiri itu an yusma'a nafsahu, bagi telinga yang tak peka. Kalau kita telinga kita kurang kedengaran, tak dengar pun tak apa. Asalkan kita menggerakkan bibir tu sudah cukup lah. Kita menggerakkan lidah tu, baca lah tu. Walaupun telinga kita tak dengar. Pasal apa? Pasal telinga kita problem. Ni kita nak pergi dengar sungguh-sungguh, Allah, telinga problem. Bukan dekat kita dengar. 5 sah dengar, kita seorang yang baca. Ini masalah lah. Ini tak faham. Baik. So rukun qauli tu apa? Rukun qauli ada 5. Yang pertama, takbiratul ihram. Sebab tu banyak kadang-kadang orang silap faham. Dia ingat takbiratul ihram tu yang angkat tangan, Allahu Akbar. Dah, angkat tangan tu sunat. Takbiratul ihram tu sebutan tu, rukun qauli, Allahu Akbar. Itu kena sebut. Kena sebut, kena luahkan, lafazkan. Lah hati saja tak boleh, tak sah. Begitu je. Apa pun tak ada. Tak boleh. Allah. Walaupun slow. Jadi dia melafazkan. Perkataan Allahu Akbar itu yang bagi rukun qauli. Dah sebut bagi betul. Jangan panjangkan Allahu Akbar, salah. Kalau sebut Allah, maksud dia adakah Allah itu maha besar? Dia bertanya pula. Patutnya kita sebut Allah Maha Besar. Dia bertanya, adakah Allah Maha Besar? Salah, tak sah tak? Begitu juga tak boleh kita memanjangkan bar. Allahu Akbar. Tak boleh juga. Sebab akbar itu maksud dia gendang. Akbar maksud dia Maha Besar. Beza makna tu. Dipanjangkan mat dengan dipendekkan, beza makna. So sebutannya Allahu Akbar. Itu. Itu rukun qauli yang pertama. Rukun qauli yang kedua adalah bacaan surah Al-Fatihah. Yang ini khilaf. Khilaf kat mana? Kalau solat Jumaat. Dalam mazhab Hanafi, dia kata makmum tak wajib baca. Solat Jumaat yang jahar ni lah, yang baca kuat ni lah. Kalau baca sepelan tu masing-masing baca lah. Solat Isyak.
Tu imam baca alhamdulillahirabbilalamin, kita dengar, kita sunat dengar. Ar-Rahmanir-Rahim, kita dengar. Waladdallin, habis. Kan? Baru kita nak baca, imam baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, kena dengar lagi. Maksud apa? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, bila dibaca Quran kamu kena dengar dan diam. Jadi dalam mazhab Hanafi dia kata makmum ni bila imam baca, waktu itu gugur Fatihah itu daripada dia tak perlu baca, dia dengar imam baca sampai sudah. Tiba-tiba imam baca Fatihah dia dengar, imam baca surah dia dengar, imam pun takbir Allah Akbar, rukuk dia rukuk. So Fatihah dia, Fatihah tak perlu baca, imam tangguh. Dah. Itu mazhab Hanafi. Atau khilaf kat situ. Tapi mazhab Syafi'i dah. Mazhab Syafi'i kata lah kena baca. Pasal apa? Ada hadis kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat melainkan dengan baca Fatihah. Hak lain tak baca tak apa, Fatihah kena baca sebab dia rukun. Surah lepas tu tak apa, tak payah baca, dengar imam baca sudah. Tapi Fatihah kena baca. Sebab itu sunat dalam mazhab Syafi'i ini sunat, bukan wajib. Sunat imam lepas dia baca Fatihah, dia break sekejap. Dia ada gap, dia senyap bagi makmum baca supaya tak terganggu, baca imam tu mengganggu makmum. Itu. Tu rukun qauli yang kedua. So kita pegang mazhab Syafi'i lah. Baca lafaz. Yang ketiganya baca tahiyat akhir. Dia panggil tahiyat, dia panggil tasyahud pun dia panggil. Pasal apa panggil tahiyat? Sebab dia bermula dengan at-tahiyat, tu panggil tahiyat. Orang Melayu banyak panggil tahiyat, tapi dalam kitab banyak panggil tasyahud. Sebab dia panggil tasyahud sebab dia penghujung dia at-tahiyat tu sampai hujung dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai kat situ. Itu dia panggil tasyahud. Sampai kat situ je. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, selawat kepada Nabi pada tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Lepas syahadah itu, lepas wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sekurang-kurangnya kena sebut Allahumma salli ala Muhammad, sekurang-kurangnya. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, betul ke bila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mayang kita batal? Ekstrim sungguh. Penambahan sayyidina tidak membatalkan salat. Kan? Boleh baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak ubah makna apa pun, bahkan kita mengagungkan Nabi SAW. Tapi kau tanya saya prefer dalam solat saya tak baca sayyidina, luar solat saya baca sayyidina. Tapi kau nak baca tak ada masalah, tak baca pun tak apa. Dua-dua tak apa. Tapi selawat tu kena sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala Muhammad tu sekurang-kurangnya. Itu rukun qauli yang keempat. Rukun qauli yang kelima, bagi salam. Bukan hak kita paling tu sunatnya. Hak kita sebut tu. Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita paling kan. Paling tu sunat. Sebut hak pertama tu, itu rukun. Sebab solat ni dia bermula dengan takbir, dia tutup dengan salam. Kalau tak bagi salam, maka solat kita tak kita buka tak tutup. Kan? Buka tak tutup. Dia tutup dah. Jadi 5 itu kena lafazkan. Lafazkan macam mana? Sekadar telinga kita aja. So tak perlu baca kuat-kuat, kita seorang dengar, kita seorang tahu kita baca sudah. Bukan bacalah hati, tapi melafazkan dengan lidah kita ataupun bibir kita. Okey tak? Faham tak? Panjang kalau nak cerita bab solat ni sampai sekarang pun tak habis orang nak tanya. Sebab tu ni kitab saya sebut itu ni, jom sempurnakan solat kita. Yang saya jadi penyemak ni. Ini bagus juga. Sebab apa? Sebab dia cerita penuh, lengkap. Ni dalam mazhab Syafi'i lah, dalam mazhab Syafi'i. Daripada awal lagi bab bersuci lagi sampai dengan doa-doa lepas solat pun ada. Habis semua, rangkum semua. Ini kitab jom sempurnakan solat. Dan satu lagi kitab saya yang terbaru ni saja, promosi bila nak tambah ilmu tak apa tuan-tuan. Ni kitab saya yang terbaru, tak sampai 2 minggu lagi keluar. Baru printing, Mukjizat Al-Quran dalam konteks bahasa dan sains. Jadi kalau tuan-tuan nak tambah ilmu, nak mentadabbur ayat suci Quran, kita nak lebih faham Quran, nak menghayati Quran, yang Allah sebut afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka tadabbur Quran? Kau nak tadabbur, boleh baca. Nak tahu mukjizat tu apa? Bab yang pertama saya cerita mukjizat tu. Nak dikenal mukjizat tu apa? Ramai orang tak tahu mukjizat tu apa. Yang kata Quran tu ada mukjizat. Apa dia mukjizat tu? Saya cerita panjang lebar tentang mukjizat tu. Yang kedua, lepas tu baru saya pergi kepada bab yang kedua, mukjizat Quran dalam konteks bahasa Al-Quran. Perkataan-perkataan yang digunakan dalam Quran.
Very very detail. Kan? Ada perbezaan-perbezaan, baca sendirilah. Yang ketiga baru saya pergi kepada aspek sains. Mukjizat Quran dalam konteks sains yang pada hari ini orang berbangga dengan sains. Quran 1400 tahun dah cerita semua benda tu dah. So boleh dapatkan untuk menambahkan ilmu, insya-Allah, mudah-mudahan dapat manfaat. Kan saya pun dapat pahala lah kalau tuan-tuan baca buku saya. Saya pun dapat pahala mudah-mudahan. Kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, itu saja soalan yang sampai kepada saya, dah tak ada dah. Okey. Baik, saya buka soalan lisan kalau ada. Soalan ni tak ada dah. Ada soalan lisan? Ada? Tak ada. Masa pun dah tamat dah. Mohon berhenti kuliah 10 minit lepas azan. Jadi kena berhenti lah. Jadi sekadar itu perbincangan kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Dan siapa yang nak dapatkan kitab saya boleh dapatkan lepas isyak nanti. Kedua-dua kitab ni boleh dapatkan. Mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah untuk menambahkan lagi ilmu kita, memahami konsep yang sebenar dalam konteks ibadat kita, dalam konteks memahami Al-Quran dan seumpamanya. Apa yang baik datang daripada Allah, salah-salah saya maaf. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadaka salihin wa bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.